Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berikut adalah manual ataupun panduan pengguna sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun singkatannya SPDPR. Jadi moga menjadi panduan untuk semua guru. Pertama sekali boleh buka mana-mana browser di laptop anda ataupun di smartphone pun boleh. Okey, sama ada dan menggunakan akaun peribadi pun boleh. Okey, jadi kalau saya menggunakan akaun Delima. Kemudian di bahagian Omnibox Google Chrome, jika anda menggunakan Google Chrome, di atas ni di bahagian ruangan carian Omnibox ni boleh type https // kemudian /sp.moi.gov.my. Sistem ini diguna pakai di kesemua negeri di seluruh Malaysia dan Melaka mempunyai sistem khas untuk negeri Melaka sahaja. Jadi anda menggunakan sistem ini spmelaka.moi.gov.my, ataupun jika anda dah ada link, boleh klik saja link untuk terus ke laman SPDPR ini. Baik, seterusnya di paparan utama sebegini dan arah kiri login. Okey, boleh klik login. Baik, yang pertama sekali di bahagian login pengguna ada 3 kotak. Kotak yang pertama anda masukkan nombor IC. Okey, nombor IC yang ni untuk kali pertama untuk kita log masuk. Kemudian untuk kotak yang kedua kita masukkan password. Baik, password ini pada mulanya ditetapkan kepada default password. Masukkan 6 digit akhir nombor IC anda. Okey, 6 digit terakhir. Baik, di bawahnya boleh masukkan 5 gabungan antara huruf dan angka. Huruf dan angka, kod keselamatan. Okey, boleh klik di masuk. Seterusnya, sistem meminta kita untuk menukar kata laluan. Okey, anda perlu tukar kata laluan yang mengandungi 8 aksara, menggabungkan 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, kemudian 6 lagi masukkan nombor. Contoh sebagai contoh, dan kemas kini. Baik, tahniah, data telah berjaya dikemas kini dan disimpan. Sila log masuk dengan kata laluan yang baru. Klik OK. Kemudian kita diminta untuk klik login sekali lagi. Baik, seterusnya kita login semula dengan menggunakan password yang baru. Okey, masukkan nombor IC di kotak di atas sekali. Kemudian kotak yang kedua, masukkan password yang baru di kemas kini sebentar tadi. Kemudian masukkan kod keselamatan. Contoh 22D0A. Okey, ini kosong dan klik masuk. Akan keluar nama kita, nama guru dan subjek kita mengajarlah. Dan anda akan dikeluarkan daripada sistem jika tiada aktiviti apa-apa dilakukan. Okay, di sini anda diberikan masa ataupun diperuntukkan masa selama 120 saat. Jika tiada apa-apa klik dan sebagainya, anda akan dikeluarkan daripada sistem. Sebagai contoh, saya tak buat apa-apa. Okey, ni untuk keselamatan sistem.
Kemudian di ruangan utama boleh klik sistem pelaporan PDPR, masukkan ID delima dan klik kemas kini. ID delima berjaya disimpan ke pengkalan data. Sila ke laporan pengisian PDPR. Baik, langkah pertama kita dah berjaya. Okey, dan anda akan dibawa ke pelaporan PDPR harian. Di sebelah kiri, di paparan laptop akan keluar senarai ataupun pilihan untuk kita pilih. Okey, menu utama, itu sistem pelaporan PDPR, talian bantuan, daftar dan kemas kini, pelaporan PDPR harian, kemudian daftar kelas. Baik, daftar kelas hanya dibuat oleh admin. Walaupun anda boleh mendaftar kelas, sila maklumkan kepada admin jika berlaku perubahan kelas dari segi nama ataupun bilangan ataupun perubahan gabungan kelas. Baik, kemudian yang terakhir di bawahnya laporan. Senarai guru lapor PDPR. Okey, akan dipaparkan. Anda boleh melihat laporan anda sendiri. Baik, seterusnya yang paling penting di sini adalah untuk kita mengisi bahagian daftar dan kemas kini pelaporan PDPR harian. Baik, di atasnya nama anda, kemudian ID delima sudah ada di sini. Peringkat sekolah, contohnya memilih sekolah menengah. Tahun, contohnya tingkatan 1. Mata pelajaran, contoh pendidikan Islam. Nama kelas, contoh 1 Marikh pendidikan agama Islam. Bilangan murid automatik akan masuk di sini kerana telah dimasukkan oleh admin sistem. Tarikh PDPR dilaksanakan, contoh pada hari ini 7 hari bulan 8, dan tempoh masa lebih 2 hingga 3 jam. Contoh, masukkan lagi PDPR yang digunakan, contoh dalam talian. Okey, dalam talian, luar talian, dan di bawah hanya mengikut kepada pilihan pendekatan PDPR yang kita gunakan, dia akan view. Jika kita menggunakan dalam talian, dia akan view bahagian dalam talian. Jika menggunakan pilihan kita PDPR luar talian, akan view bahagian luar talian dan di bahagian lain tak perlu isi. Okey, offside tiada di Melaka. Kemudian gabungan antara online dan offline. Jadi kedua-dua ruangan untuk online dan offline, maklumat di bawah akan view, akan terpapar. Okay, contoh kita ambil dalam tab PDPR yang digunakan adalah dalam talian. Okay, bilangan secara dalam talian, kalau kelas tadi seramai 19 orang, tingkatan 1 Marikh. Okay, dalam talian 15 yang hadir. Baik, tidak mengikuti PDPR secara automatik akan menjadi 4 sebab bilangan keseluruhan pelajar adalah 19. Okey, kaedah PDPR. Adakah anda PDPR secara dalam talian menggunakan platform selain delima? Contoh, ya. Kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian menggunakan modul, menggunakan PDPR berasaskan projek, kemudian lain-lain. Jika pilih lain-lain, akan terpapar nyatakan kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian jika lain-lain. Okey, flip classroom, query penemuan, mastery, kontekstual dan penyelesaian masalah. Contoh, kita menggunakan flip classroom. Kita memberi bahan terlebih dahulu kepada pelajar agar semasa kelas online yang kita lakukan, pelajar telah mempunyai pengetahuan secara asasnya berkaitan dengan apa yang ingin dipelajari. Baik, yang terakhir sekali, adakah anda melaksanakan PBD? Ya. Adakah PDD direkodkan setelah selesai? Contoh, ya. Kemudian kita klik simpan. Okey.
ada satu bahagian lagi kita belum isi. Jadi contoh kalau kita ada sesuatu yang kita belum lengkapkan, please select an item in the list. Okey, kita kena lengkapkan semua sekali. Jadi PBD kita tadi berkaitan dengan pemerhatian sebagai contoh ataupun lisan. Jadi kita klik simpan. Data berjaya disimpan ke pengumpulan data, klik saja OK. Okey, jadi maklumat anda telah dilaporkan, maklumat PDPR untuk masa, waktu dan kelas pada waktu yang anda laporkan. Baik, anda boleh cek, boleh semak di bahagian laporan. Senarai guru lapor PDPR pada hari ini 7 hari bulan 7 sehinggalah hari ini 8 hari bulan 7. Kemudian kita klik papar. Okey, sebagai contoh, nama guru ataupun nama anda telah berada di ruangan senarai guru mengisi pelaporan PDPR. Okey, bilangan murid yang mengikuti 4, tidak mengikuti, murid mengikuti 15, bilangan murid yang tidak mengikuti 4. Jadi anda boleh padam laporan ini daripada sistem jika terdapat kesilapan dan anda boleh mulakan langkah untuk melaporkan PDPR harian anda semula. Baik, sekadar itu saja perkongsian tentang pelaporan PDPR. Setelah selesai, anda klik saja keluar daripada sistem. Terima kasih, sama-sama. Jadi sekadar itu saja perkongsian tentang sistem pelaporan harian untuk PDPR bagi guru-guru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.